Haikal Sulaiman ini bukan dalam perkiraan Allah. Tidak ada apa-apa di alam ini maupun bumi ini maupun peristiwa yang Allah akan di padang mahsyar nanti membuat sesuatu tentangnya. Allah dah jelaskan dalam surah Al-Mulk ayat 2, khawku mauta wa hayat, untuk menguji ayyukum ahsanu amalah. Ya. Allah mencipta maut dan hidup untuk, iaitu hidup kembali kiamah di padang mahsyar, untuk menguji siapa yang paling baik amalan dia. Menjadi perkiraan sepanjang Al-Quran konsisten, saksama, tidak ada konflik, ialah perkiraan amal kita. Innal ladzina amanu wa amilus solihat, iaitu yang akan layak memasuki syurga Allah adalah mereka yang beriman. Beriman, ya, bukan Islam. Itu tajuk lain. Beriman, beramal, dan amalannya soleh, ya, ikhlas, memikirkan orang lain, ya, belas kasihan, tidak bakhil, sedekah, melakukan kebajikan, bantu jiran, bantu pengemanusiaan, termasuklah di Palestin. Yang dikatakan gagal Haikal Sulaiman itu tak menjadi prasyarat. Ini kepercayaan dongeng akhir zaman, ya, yang teori, bukan teori konspirasi, kepada ini teori Babilonia, mesti ada deretan peristiwa-peristiwa, lepas tu sesuatu akan berlaku. Itu sebab Buya Syakur bila ditanya kalau dia boleh dapat ilmu khas, kalau dia boleh dapat jumpa malaikat Jibril, kalau dia boleh dapat jumpa Nabi dalam mimpi, ya, dia boleh terbang ke daripada badan dia boleh jumpa jin ke, apa dia nak tanya? Dia akan tanya, di mana tempat aku esok kelak, syurga ke neraka? Itu saja perkiraan. Amalan kita di dunia ini, kita kira lah benda lain lah, sepatut perang di sini ke, perang di sana ke, tak ada beza. Allah tidak memilih mana kaum secara, oh dia itu istimewa. Yahudi, Bani Israel ni istimewa, kaum terpilih Allah. Itu sebagai contoh, Allah ambil itu sebagai contoh, asbab, konteks, dan diturunkan ayat-ayat sebagai panduan untuk manusia sejagat. Contohnya Al-Quran dan bahasa Arab. Arab kebetulan dalam konteks di tanah Arab, mereka bahasa Arab. Ayat Allah menyatakan, kalau kami tak turun dalam bahasa Arab, bagaimana kamu boleh memahami? Kalau Melayu, dia turun dalam bahasa Melayu. Kalau di Cina, dia turun bahasa Cina. Itu usulnya. Bermakna tidak ada sesiapa yang istimewa. Baca ayat-ayat Allah balik. Dalam Al-Quran jelas menerangkan, kalaulah kita baca, kelahiran kita dalam Islam tak diambil kira. Bapa kita Islam tak diambil kira. Hatta bapa kita Nabi pun Allah dah tunjuk asbab, konteks dan contoh, panduan yang universal, yang menjadi hukum. Apa yang berlaku pada Bani Israel, sebagai contoh, bila mereka merasa istimewa, mereka takabur, mereka zalim, Allah hukum mereka. Allah kata, lam yakunil ladzina kafaru min ahlul kitab. Mereka nak buat Haikal Sulaiman ke apa ke, kalau mereka zalim, Allah masukkan dalam neraka, ikut janji dan keterangan ayat Allah yang sudah letak dalam Al-Quran. Dan Al-Quran pun menyuruh kepada mereka, Bani Israel, kerana Allah dah hantar sebelum itu. Kalau Allah hantar kepada Bani Melayu, dia akan sebut, wahai Bani Melayu. Message Allah adalah saksama. Bila Allah kata, ya ayuhan nas, wahai manusia, kepada semua manusia, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa, sesungguhnya kami yang jadikan kamu lelaki dan perempuan. Tak boleh nafikan itu kepada lelaki dan perempuan, ya. Tak ada jantina lain yang boleh buat melainkan lelaki dan perempuan jadikan anak zuriat. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, kemudian jadikan kamu berlidah bahasa, berlainan warna kulit, termasuk Arab, termasuk Israel, termasuk Yahudi, termasuk Cina, termasuk Melayu, Jawa,
dan warna kulit lain-lain. Li ta'arufun, supaya untuk mengenal, supaya dapat membezakan. Ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah letak hukum, semulia-mulia kalangan kamu ialah yang bertakwa. Tak sebut, oh kaum ini lebih bertakwa. Cari satu ayat Al-Quran kata kaum itu lebih bertakwa. Tidak. Allah akan merujuk amalan itu. Allah akan merujuk itu sebagai contoh. Jadi, yang termasuk tentang Sulaiman dan Nabi Sulaiman bin Daud ya. Kalau kita baca balik asbabun nuzulnya, baca balik tafsir, baca cara meluas dalam internet banyak sumber, kita akan dapat lebih rapat, lebih benar dan tak akan kecewa. Saya bimbang, kita pegang pada benda-benda yang karut-marut ni, kita akan kecewa besok. Contoh yang tunggu Imam Mahdi. Israel ni, dia nak belasah, dia belasah saja. Tak akan berlaku satu bencana yang luar biasa untuk menghalang kezaliman sesiapa. Kerana Allah nak saksi, Allah nak kamu lakukan, Allah jadi saksi, Allah nak kamu dapat buat kezaliman kamu. Kalau kamu nak buat baik, malaikat pun tak menghalang. Syaitan pun tak boleh halang kamu. Kalau kamu nak buat kejahatan, malaikat Allah takkan halang kamu nak perkosa orang, cabuli hak orang, rampas, cucuk orang, anyanya orang, tipu duit rakyat. Allah benarkan. Kenapa? Inna khalaqnal khalqu mauta wa hayat, untuk menguji ayyukum ahsanu amala. Ayat surah Al-Mulk ayat 2 tadi. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Yang akhirat tu lebih baik daripada yang sekarang. Allah dah letaklah. Dia tak akan campur kebaikan dia masuk dalam dunia. Dia sudah buat baik, dia tak akan bagi lagi keistimewaan. Ya. Lepas tu kita baca Fatihah. Maliki yaumiddin. Hari akhirat dia yang jadi raja. Dia akan menghukum. Jadi dunia ni, kamu nak zalim, kamu zalim. Kamu nak alpa, kamu alpa. Kamu nak lalai, kamu lalai. Kamu nak panggil syaitan, kamu pergi panggil. Allah tahu. Malaikat pun tak tahu isi hati kita. Akhirat esok, pada masa esok akan dihisap, barulah layak masuk syurga atau neraka. Kalau ada campur tangan ni, ada kisah haikul, lepas tu adalah tentera dekorasan ke, lepas tu tunggu Imam Mahdi buat semua baik ke, tak dihisap kita ke. Ini doktrin salah. Ini doktrin Babilonia, Mesopotamia, dibawa melalui Yunani, lepas tu Yahudi, lepas tu Nasara kepada orang Syria, Muawiyah. Ya, dimasuk dalam Acts of the Apostles dan Book of Revelation, New Testament, entah daripada siapa. Tangan-tangan pendeta ni menyusup supaya pendeta upahan ni jadi laku. Padahal kita ni sepatut yakin dengan Al-Quran ni, sepatut dia yakin boleh jadi pemimpin, boleh jadi alim dah. Dah boleh ijtihad dah. Tapi tidak. Ada satu golongan padri, pendeta, perantara yang menghasut kita, kata awak ni tak layak. Awak ni tak boleh mentafsir. Awak ni tak tahu bahasa Arab. Ini semua karut. Apakah di akhirat esok kita kena panggil ustaz tu? Allah akan tanya kita, mana ustaz yang kamu rujuk tu? Yang boleh bagi hidayah aku, yang boleh bagi rezeki aku, yang boleh melewati keputusan kita. Mana lawyer kamu? Tak ada lawyer. Kamu bertanggungjawab atas kamu punya kejahilan, atas anda punya amalan, atas anda punya kezaliman ke kebaikan. Ya. Jadi di pada mahsyar kita bercakap dengan Allah. Ingat, ayat-ayat Allah dah terangkan. Baca balik ayat-ayat Allah. Dan mudah-mudahan kita dapat rahmatnya, kita dapat hidayahnya. Dengan izinnya kita dapat merasai tenang dan kita tahu apa nak lakukan di dunia ini. Ya. Dan Allah bagi kita furqan. Takut kepada Allah, bukan takut kepada lain. Kita dapat furqan. Dan jangan mengharapkan, oh ini menang, orang Islam nak menang. Kita tak bersatu, macam mana nak menang? Kita tak bersatu. Kita tak ada senjata. Ya, macam mana nak menang? Afghanistan macam mana dia menang? Dia ada senjata, bukan anak panah. AK-47. Vietnam macam mana nak menang? Vietcong. Ada senjata, ada rancangan, ada kemauan. Kita boykot pun tak mampu. Tunjuk perasaan pun tak mampu pergi laungkan Allahu Akbar. Pemimpin kita pun, syaitan-syaitan di atas ni pun takut nak laungkan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tengok masalah kita. Sekian. Assalamualaikum. Terima kasih kepada yang berikan komen ni. Macam mana pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.